Baik, kita mulakan surah Yunus ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata ia. Dan telah berkata ia, Fir'aun oleh Fir'aun. Utuni, datangkanlah olehmu kepadaku. Datangkanlah olehmu kepadaku. Bikulli, dengan tiap-tiap. Sahirin, ahli sihir. Alim, yang pandai. Falamma, maka manakala. Ja'a, telah datang ia. As-saharatu, oleh ahli-ahli sihir. Qala, telah berkata ia. Lahum, kepada mereka. Musa, oleh Musa. Alku, lemparkanlah olehmu. Lemparkanlah olehmu. Ma, akan apa yang. Antum, kamu. Mulkun, orang-orang yang melemparkan. Semak semula. Cerita ni adalah cerita mengenai Musa. Ia berhadapan dengan Fir'aun. Jadi setelah Musa datang kepadanya dan membawakan mukjizat sebagai bukti kerasulannya, Fir'aun tidak berpuas hati juga, dan mereka menganggap bahawa Musa mendatangkan sihir. Jadi apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun, dan telah berkata oleh Fir'aun, utuni bikulli sahirin alim. Datangkanlah olehmu kepadaku dengan tiap-tiap ahli sihir yang pandai. Jadi ketidakpuashatian Fir'aun ini, dia menyuruh pembesar-pembesarnya untuk memanggil tiap-tiap ahli sihir yang pandai untuk melawan sihir Musa. Kononnya Musa itu sihir, membawa sihir. Jadi suruh lawan sihir Musa. Dia tidak percaya bahawa itu adalah mukjizat, tapi dia menganggap bahawa itu adalah sihir. Ringkasannya, falamma ja'a as-saharatu, maka manakala telah datang ia oleh ahli-ahli sihir, mana telah terkumpullah ahli-ahli sihir yang berdaftar untuk melawan Musa. Ia lebih kurang dalam 40 orang ramainya. Semua dikatakan sebagai ahli-ahli atau pakar-pakar sihir. Ringkasannya bahawa dia diadakan perlawanan pada hari pelepasan atau hari raya. Dikatakan dalam surah lain, dikatakan Yaumul Id. Hari itu dikatakan sebagai satu hari raya. Jadi hari raya ni ramai orang cuti, atau dikatakan dalam Quran sebagai Yaumuz Zinah, hari perhiasan. Tafsir hari perhiasan itu ialah hari raya. Jadi di situ berlakulah satu pertandingan
yang dinanti-nanti oleh semua pihak. Qala telah berkata ia, ia ni Musa, lahum Musa telah berkata ia kepada mereka oleh Musa. Maksudnya Musa berkata kepada ahli-ahli sihir, alqu ma antum mulkun. Lemparkanlah olehmu akan apa yang kamu orang-orang yang melemparkan. Maksudnya tiap-tiap ahli sihir ini dia membawa tali dan tongkat. Jadi ya mereka dapat cerita bahawa Musa ni ada tongkat. Ya, dan tongkatnya boleh jadi ular. Jadi ya ahli-ahli sihir membawalah tali ya dan tongkat. Jadi bila dicampakkan tali dan tongkat itu terjelmalah atau menjelmalah ular-ular. Ya. Musa mempelawa, ya, lemparkanlah apa yang kamu nak lemparkan. Bahasa kita macam itulah. Lemparkanlah apa yang kau nak lemparkan dulu. Baik, sama lagi ayat yang 81. Falamma maka manakala. Al-kau telah melemparkan mereka. Qala telah berkata ia. Musa oleh Musa. Ma ji'tum, ma apa yang ji'tum telah kamu datangkan bihi dengannya. As-sihru adalah sihir. Innallaha sesungguhnya Allah sayubtiluhu bakal ia batalkan akannya. Sayubtiluhu bakal ia batalkan akannya. Innallaha sesungguhnya Allah la yuslihu tidak ia memperbaiki amala akan amalan al-mufsidin orang-orang yang buat kerosakan. Saya masuk semula. Falamma alqau, maka manakala telah melemparkan mereka, ahli sihir sudah melemparkan dia punya sihirnya, iaitu tongkat dan juga tali-tali mereka. Jadi dah dilemparkan. Musa bagi tahu kepada ahli-ahli sihir ni. Qala Musa telah berkata ia oleh Musa, ma ji'tum bi sihra. Apa yang telah kamu datangkan dengannya adalah sihir. Ingat, apa yang kamu campakkan semua ni, ya semuanya adalah sihir. Ya. Innallaha sayubtiluhu. Sesungguhnya Allah bakal ia batalkan akannya. Jadi apa yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Sebab itu Nabi Musa kata, yang kamu bawakan ini adalah sihir. Sedangkan yang aku bawakan ini bukan sihir. Innallaha sayubtiluhu. Sesungguhnya Allah bakal ia batalkan akannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak ia perbaiki akan amalan orang-orang yang buat kerosakan. Atau dibahasakan, ya, Allah tidak akan membiarkan benda itu terhasil oleh perbuatan orang-orang yang buat kerosakan seperti ahli-ahli sihir. Maknanya kerja mereka tidak akan terhasil. Kemudian sama lagi. Wayuhiqqo, dan ia membenarkan. Dan ia membenarkan. Allahu
oleh Allah al-haqqa akan kebenaran. Bi kalimatihi dengan kalimah-kalimahnya. Walau dan jikalau kariha telah benci ia al-mujrimun oleh orang-orang yang berdosa. Baik, saya semula. Wa yuhiqqullahu haqqa bi kalimati, dan ia membenarkan oleh Allah akan kebenaran. Maknanya yang benar itu pasti nyata kebenarannya. Bi kalimatihi dengan kalimah-kalimahnya. Kalimah Allah ni mana ketetapan Allah lah. Walau karihal mujrimun, dan jikalau telah benci ia oleh orang-orang yang berdosa. Jadi ringkasannya, mengikut surah-surah lain, sebab cerita-cerita ini dia akan bersambung-sambung dengan surah-surah atau berkait dengan surah-surah yang lain. Jadi ringkasannya bahawa setelah mereka mencampakkan segala sihir-sihirnya dan dipandang oleh orang ramai, benar-benar ular tu menjala. Jadi bayangkanlah kalau 40 ahli sihir, maka 40 atau jadi 80 ular yang menjala sana sini. Jadi sehingga yang melihat itu rasa takut dengan banyaknya ular itu. Dan Nabi Musa ketika itu dia tidak mencampakkan tongkatnya. Sebab apa? Belum ada perintah daripada Allah. Jadi dia tidak campakkan tongkatnya. Sebab kalau dia campakkan tongkatnya, artinya itu kehendak dia, bukan kehendak Allah. Sebab pernah berlaku kepada Nabi Musa AS, yang mana satu masa dia demam yang bersangatan. Kemudian ditunjukkan, Allah telah tunjukkan kepadanya untuk mengunyah sejenis daun, dan setelah itu sembuh dia punya demam dia. Dan berlaku sekali lagi dalam masa yang jauh, berlaku sekali lagi demam yang sama. Maka Nabi Musa pun ambil lah daun yang dulu dia pernah kunyah. Kemudian tak sembuh. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku makan daun ini tapi tidak sembuh penyakitku, sedangkan dulu aku makan boleh menyembuhkan penyakitku. Kata Allah Ta'ala bahawa engkau dulu atas perintahku, sekarang engkau makan dengan kehendakmu sendiri, bukan perintahku. Jadi sebab itu Nabi Musa bila nak campakkan tongkat tadi, dia tak campakkan, dia terdiam dulu. Jadi orang masing-masing menunggu-nunggu apa Musa nak buat. Bila Allah perintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya, pada masa itu baru Nabi Musa campakkan. Disitulah baru bukan kehendak Musa lagi, tapi kehendak Allah. Maka tongkat Musa ini menjadi ular yang lebih besar daripada ular mereka. Lalu ular Musa makan segala ular-ular ahli sihir ini. Sehingga ahli sihir ini tertiarap di depan Musa. Kenapa? Sebab dia menyaksikan sesuatu yang benar. Apa tidaknya, masing-masing adalah ahli sihir.
Jadi bila dikatakan ahli sihir, dia tahu puncak sihir. Jadi bila tengok Musa punya, bukan sihir. Ya. Kalau sihir, dia tahu puncaknya. Sebab itu semua tertiarap dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ahli-ahli sihir ini beriman dengan Nabi Musa. Ya, walaupun akibat daripada beriman dengan Nabi Musa, mendapat azab yang bersangatan daripada Fir'aun. Oh, mereka tak peduli. Mereka dah nampak syurga dah. Ya, terus dia beriman. Walaupun ya seksaan daripada Fir'aun tadi, memotong tangan kanan, kaki kiri, berselang-selang. Ya, sehingga matinya dalam mati keadaan yang menyedihkan. Ya. Bukan sekali mati, tapi mati yang beransur-ansur, seksaan Firaun. Tapi mereka tak peduli. Mereka dah nampak syurga. Dia tetap beriman dengan Nabi Musa AS. Dia percaya bahawa yang dibawa oleh Musa adalah hak. Ya, itulah kadang mereka nak masuk syurga tu terpaksa menempuh sesuatu yang sukar. Sebagaimana ahli-ahli sihir yang beriman dengan Nabi Musa. Belum ada perintah-perintah lain. Hanya dia percaya dengan kebenaran itu, dia sanggup menerima apa saja hukuman daripada Firaun. Tapi Allah janjikan syurga buatnya. Itu ahli sihir Firaun. Sebab itu di sini ternyatalah kebenaran itu. Tetap ternyata walaupun dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Baik, sama ayat 83. Fama amana. Fama maka tiada. Amana telah beriman ia. Li Musa kepada Musa. Illa melainkan. Zuriyatun, satu zuriat. Min kaumihi, daripada kaumnya. Ala khaufin, atas ketakutan. Min Fir'aun, daripada Fir'aun. Wa malaihim, dan pembesar-pembesar mereka. An bahawa yaftinahum, ia fitnahkan akan mereka. Dalam bracket letak menyeksa. Ia fitnahkan akan mereka, bracket menyeksa mereka. Sama lagi, wa inna, dan bahawasanya Fir'aun la'ali, sungguh yang berkuasa. Fil ardi, di bumi. Wa innahu, dan bahawasanya ia lamina, sungguh daripada al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Baik, saya buat semula. Fama amana li Musa illa zuriyatun min qaumihi. Maka tiada telah beriman ia kepada Musa, melainkan satu zuriat atau satu golongan daripada kaumnya. Ala khaufin, atas ketakutan.
ada zuriat daripada kaum Fir'aun ini, yang mana dia beriman dengan Nabi Musa, tapi dalam keadaan khauf, ketakutan daripada Fir'aun wa malaihim, dan pembesar-pembesar mereka, an yaftinahum, bahawa ia fitnahkan akan mereka. Mana kalau tahu siapa berpercaya dengan Musa, ya, penyeksaan daripada Firaun itu, ya, cukup, ya, tak boleh nak dikatalah bahasa dia, ya. Itulah, ya, zuriat yang dikatakan bahawa, ya, dia beriman dengan Musa, tapi beriman dalam keadaan menyuruh-nyuruh, ya, takut diketahui oleh Firaun ataupun pembesar-pembesar Firaun. Tahu saja mereka akan ditangkap, mereka akan diseksa. Ya. Wa inna Fir'aun, dan bahawasanya Fir'aun la'alin fil ardi, ya, sungguh yang berkuasa di bumi. Ketika itu dia berkuasa di bumi Mesir. Alin ini daripada perkataan ala. Ala ni mana tinggi. Kalau alin yang tinggi, boleh kalau ada tafsir mengatakan sungguh yang sombong, ya, di bumi, pun tidak ada salahnya bahasa itu, ya, sebab, ya, alin ini daripada perkataan ala, tinggi. Orang meninggi diri, bahasa kita orang meninggi diri mana sombong, ya. Kalau diterjemahkan dengan sungguh yang sombong di bumi, itu pun betul terjemahan dia, ya. Wa innahu laminal musrifin, dan bahawasanya ia, iaitu Fir'aun, sungguh daripada orang-orang yang melampaui batas, melampaui daripada had. Sebab apa? Sampai mengakui dirinya adalah Tuhan dan mewajibkan rakyatnya supaya menyembah dia. Itulah kesombongan Fir'aun dan melampaui batasnya Fir'aun, ya. Baik, sambung ayat 83. Waqala, dan telah berkata ia, Musa oleh Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika adalah kamu, amantum, telah beriman kamu, billahi, dengan Allah, fa'alaihi, maka atasnya, tawakkalu, bertawakallah olehmu. In kuntum, jika adalah kamu, muslimin, orang-orang yang berserah diri. Semak semula. Waqala Fir'aun, dan telah berkata, Waqala Musa, dan telah berkata oleh Musa, ya qaumi, wahai kaumku, dia menasihatkan kaumnya. In kuntum amantum billah, jika adalah kamu telah beriman kamu dengan Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka ke atasnya bertawakallah olehmu, in kuntum muslimin, jika adalah kamu orang-orang muslim. Muslim ni mana orang yang berserah diri, ya. Ini nasihat Musa. Jadi nasihat itu juga boleh kita ambil pelajaran, ya. Kalau kita mengatakan kita beriman dengan Allah, ya, jangan lupa sentiasa kita bertawakal kepadanya. Sebab, ya, macam-macam ujian iman ini, ya, kalau tak betul-betul nanti kita boleh tanggal iman kita atau lucut iman kita, ya, daripada diri kita. Sebab itu, ya, kena kita berserah kepada Allah atau tawakal kepada Allah, ya. Sebagaimana nasihat Musa kepada kaumnya. Baik, faqalu, maka telah berkata mereka, alallahi, atas Allah, tawakkalna, telah bertawakal kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna,
janganlah engkau jadikan akan kami fitnatan sebagai cubaan lil qaumi bagi kaum az-zalimin orang-orang yang zalim. Wa najjina dan selamatkanlah oleh engkau akan kami. Dan selamatkanlah oleh engkau akan kami. Birahmatika dengan rahmat engkau. Minal qaumi daripada kaum. Al-kafirin orang-orang yang kafir. Saya masuk mula. Faqalu, maka telah berkata mereka, mana kaum Musa yang beriman. Jawapannya dia kata, alallahi tawakkalna. Ya, ke atas Allah telah bertawakal kami. Mana mereka mengatakan, tawakal tu Allah. Ya, aku bertawakal kepada Allah. Ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan akan kami sebagai cubaan bagi kaum orang-orang yang zalim. Cubaan di sini mana sasaran. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini sebagai sasaran kepada kaum orang-orang yang zalim. Ya, seperti zalimnya Firaun dan pembesar-pembesarnya. Ya. Jadi mana-mana ya umat Islam yang benar-benar tertindas, ya, tawakallah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Semana ya kaum Nabi Musa ya berdoa kepada Allah supaya jangan dijadikan sasaran kepada orang yang zalim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, sambungan doa itu, dan selamatkanlah oleh engkau akan kami dengan rahmat engkau daripada kaum orang-orang yang kafir. Itu sambungan daripada doa yang di atas. Yang minta selamatkan dengan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan di mana kasih sayang Allah daripada ya, kezaliman kaum yang kafir. Baik, sama lagi ayat yang ke-87 ya. Wa auhayna, dan telah kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya, bahawa tabawwa'a, beri tempatlah oleh engkau berdua. Tabawwa'a ada alif tu ya, ujungnya. Beri tempatlah oleh engkau berdua. Liqaumikuma, bagi kaum engkau berdua. Bimisra, di Mesir. Buyutan, beberapa rumah. Beberapa rumah. Waj'alu, dan jadikanlah olehmu buyutakum, akan rumah-rumah kamu, kiblatan, sebagai kiblat. Sebagai kiblat. Dalam braket tempat solat.
Wa aqimu, dan dirikanlah olehmu as-solah, akan solat. Wa basyiri, dan gembirakanlah oleh engkau al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Semak semula. Wa auhayna ila Musa, dan telah kami wahyukan kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya, iaitu Harun. Musa dan Harun, ya. Anta bawa, bahawa beri tempatlah oleh engkau berdua, liqaumikuma, bagi kaum engkau berdua, bi Misra, di Mesir, buyutan, ya, beberapa rumah. Maknanya, ya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan Harun, ya, supaya, ya, membuat, ya, rumah-rumah mereka di Mesir. Waj'alu buyutakum kiblatan, dan jadikanlah olehmu akan rumah-rumah kamu sebagai kiblat. Kiblat ini yang dimasukkan ialah musolla, tempat solat, ya. Nanti dimasukkan kiblat. Wa aqimus solah, dan dirikanlah olehmu akan solat. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang beriman. Kegembiraan itu gembira kepada iman, iaitu pertolongan dan syurga daripada Allah. Jadi pada masa itu, ya, mereka bersembunyi-sembunyi untuk melakukan ibadat kepada Allah. Ya, maka mereka lakukan ibadat itu dalam rumah-rumah yang tidak diketahui oleh, ya, Fir'aun dan orang-orangnya. Macam itulah susahnya mereka nak beribadat, ya. Kalau kita dibagi kesempatan sekarang mudah kita beribadat, ya, kita tak lakukan, artinya sesuatu yang, ya, rugi buat kita. Kalau dibandingkan dengan, ya, di antara kaum-kaum yang tertindas, mereka nak melakukan ibadat, terseksa mereka. Ya, perhatikanlah kaum Uighur contohnya, ya. Mereka, ya, nak melakukan ibadat, ya, berperang, ya. Artinya, ya, tekanan daripada pihak yang berkuasa, ya, begitu melampau. Ya, mana tak boleh langsung untuk mereka lakukan ibadat atau nak memiliki Quran, dan berbagai-bagai lagi tekanan dikenakan. Ya, seboleh-bolehnya mereka semua suruh murtad, berpaham sebagaimana paham, ya, pemerintah. Macam itulah, ya. Jadi beruntunglah kepada kita yang masih lagi, ya, tenang, selesa melakukan ibadat, ya. Jadi, ya, kita jangan, ya, buang kelapangan yang Allah telah berikan kepada kita, ya, dan kita kena perbandingkan dengan mereka-mereka yang bersusah payah nak melakukan ibadat, ya, mengorbankan, ya, jiwa raganya. Begitulah, ya, yang dialami oleh kaum Musa dulu, ya. Baik, sama lagi. Waqala, dan telah berkata ia, Musa, oleh Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita, telah engkau berikan, Fir'aun, akan Fir'aun, wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta-harta, fil hayati, dalam kehidupan, ad-dunya, dunia,
Rabbana, wahai Tuhan kami, itemis, hapuskanlah oleh Engkau ala atas amwalihim, harta-harta mereka, washdud, dan keraskanlah oleh Engkau ala atas kulubihim, hati-hati mereka, fala yu'minu, maka tidak mereka beriman, hatta sehingga yarawu, sehingga mereka melihat, yarawu, mereka melihat, al-azaba, akan azab, al-alim, yang amat pedih. Baik, saya semula. Wa qala Musa, dan telah berkata oleh Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita Fir'aun wa mala'ahu, sesungguhnya engkau telah engkau berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta-harta, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Wahai Allah, engkau telah berikan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Tuhan kami, supaya mereka sesatkan dari jalan engkau. Akibatnya, maksudnya akibat engkau telah berikan itu, dia telah menyesatkan manusia daripada jalanmu. Rabbana itmis ala amwalihim, wahai Tuhan kami, hapuskanlah oleh engkau atas harta-harta mereka, wasdud ala kulubihim fala yu'minu, dan keraskanlah oleh engkau atas hati-hati mereka, maka tidak mereka beriman. Mana teruskanlah, ya Allah, biar dia keras hati, sampai dia tak nampak jalan iman itu. Hatta yarawul azab al-alim, sehingga mereka melihat akan azab yang amat pedih. Jadi doa Nabi Musa ini benar-benar mustajab. Apa akhirnya? Akhirnya apa yang dikatakan atau diminta oleh Musa tadi berlaku. Lagi sikit. Qala, telah berkata ia. Qala, telah berfirman, telah berfirman ia. Qad, sesungguhnya, ujibat, telah diperkenankan ia. Telah diperkenankan ia. Da'watukuma, doa engkau berdua. Fastaqima, maka berlaku luruslah oleh engkau berdua. Maka berlaku luruslah oleh engkau berdua. Wala tattabi'anni, dan jangan sekali-kali engkau berdua ikut. Dan jangan sekali-kali engkau berdua ikut. Sabila, akan jalan, allazina, orang-orang yang
La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya mak semula. Qala, telah berfirman ia. Tadi Musa berdoa, ya, minta hapuskan harta benda Firaun. Qala, telah berfirman ia, qad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya telah diperkenankan ia doa engkau berdua. Ya. Harta-harta mereka, ya Allah hapuskan. Dan ya, Firaun mati ditenggelamkan dengan ia tidak sempat beriman. Nah, jadi ya itu yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Musa. Wastaqimah, maka berlaku luruslah oleh engkau berdua. Mana berlaku lurus ya, dengan ya risalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan juga Harun untuk terus ditegakkan. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau berdua ikut akan jalan orang-orang yang tidak mereka mengetahui. Ya, mereka tidak mengetahui akibat ya daripada kekufuran itu. Ya, jangan kau ikut jalan mereka. Ya. Mereka ya telah ya menyimpang daripada jalan yang sebenar. Jadi ya Allah nasihatkan kepada Nabi Musa dan Harun. Sebab itu di sini diletakkan berdua. Jadi ya, Nabi Musa satu zaman ya, dengan Nabi Harun. Dan Nabi Harun ini dikatakan sebagai seorang nabi yang membantu perjuangan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kenapa? Ya, perlu kepada ya, bantuan Nabi Harun. Ya. Sebabnya Nabi Musa ni ya, dia punya cakap kurang jelas. Ya. Lidah dia dah cedera. Jadi bila cakap kadang orang tak faham. Sebab itu ya, kalau orang tak faham, maka ya, Nabi Harun lah yang menjelaskan cakap Nabi Musa. Ya. Itu semuanya adalah gara-gara daripada ya, Firaun memperlakukan Nabi Musa waktu kecil. Ya, sehingga lidah Nabi Musa cedera. Ya, dan cakapnya pun tidak berapa jelas. Macam kita dengar orang pelat macam itulah. Ya. Tapi ya itu Nabi Musa minta bantuan Nabi Harun dan diperkenankan oleh Allah. Baik ya, kita tandakan sampai ayat 89 ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ya cerita itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi ya surah selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul.